Berikutnya Imam Syafi'i menetapkan prinsip tauqif apabila kita berbincang tentang Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini tuan-tuan boleh fahami dalam kitab Ar-Risalah apabila Imam Syafi'i membuka muqaddimah dalam kitab tersebut dan beliau mengatakan alhamdulillahillazi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala muaddi madhi ni'amihi bi adaiha ni'matan hadisah yajibu alaihi syukruhu biha. Tak payah terjemahkan, tapi yang penting berikutnya wala yablughul wasifuna kunha azamatih. Kata Imam Syafi'i, tak ada manusia boleh mensifatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allazi huwa kama wasafa nafsah, sebagaimana Allah sendiri yang mensifatkan keagungan tersebut. Wa fawqa ma yasifu bihi khalquh, dan Allah adalah lebih tinggi daripada yang boleh disifatkan oleh makhluknya. Apa maksud ucapan Imam Syafi'i ini, tuan-tuan? Maksudnya adalah kalau bincang tentang Allah Subhanahu wa taala, akal kita tak boleh sampai. Kita tak boleh sifatkan Allah dengan sifat yang sepatutnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini selari dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Yang boleh mensifatkan Allah, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala hanya Allah saja. Betul tak? Ini wala yablughul wasifuna kunha azamatih allazi huwa kama wasafa nafsah wa fawqa ma yasifu bihi khalquh, dan Allah lebih tinggi daripada pujian-pujian makhluknya. Jadi makhluk dia memuji Allah, mensifatkan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan sehebat apapun, Allah lebih tinggi daripada pujian tersebut. Ini ucapan Imam Syafi'i, tuan-tuan tengok. Ini menunjukkan juga tauqif, ya kan? Maknanya kalau bincang tentang Allah Subhanahu wa taala, rujuklah kepada apa yang ditetapkan Allah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab akal manusia tak boleh sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ini tauqif namanya, tuan-tuan. Mazhab Asy'ari sama juga, tuan-tuan baca kitab Mujarrad Maqalatil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Imam ini adalah karangan Imam Ibn Furaq, dan beliau mengatakan fa ammal ma'ruf min aslihi wal masyhur min madhhabihi fi asma'illahi ta'ala wa awsafihi annahu la yata'adda fiha tauqifil warid bil kitab wa sunnah wa ittifaqil ummah. Beliau mengatakan masyhur dalam mazhab Asy'ari adalah kita tak boleh melampaui apa yang telah ditetapkan dalam Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Ini adalah prinsip tauqif, sama seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Untuk makluman tuan-tuan, kitab Mujarrad Maqalat Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah karangan Imam Abu Bakar Ibn Furaq, dan ini adalah kitab yang sangat penting dalam mazhab Asy'ari, tapi jarang orang ambil perhatian terhadap buku ini. Ya, saya sangat galakkan tuan-tuan kalau boleh baca buku ini. Dia adalah buku yang menghimpun semua pandangan-pandangan Asy'ari dalam pelbagai topik, yang diambil daripada buku-buku yang kebanyakannya dah tak sampai lagi pada hari ini. Pada hari ini buku yang sampai, buku Imam Asy'ari yang sampai kepada kita, antaranya adalah ada 6 kitab saja. 3 disepakati, 3 diperselisihkan. Yang pertama disepakati adalah kitab Al-Luma'. Kitab Luma' ni confirm paling sahih daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kitab ni pernah disyarahkan oleh Imam Asy'ari sendiri di Basrah. Kitab ni kemudian disyarahkan oleh Imam Baqillani, dan kitab ni kemudian pernah dirad oleh Qadhi Abdul Jabbar dalam buku dia Naqd Al-Luma'. Al-Baqillani kemudian menulis kitab rad kepada Qadhi Abdul Jabbar dalam buku dia Kitab Naqdin Naqd. Kitab yang sangat luas dan besar. Lalu Imamul Haramain ambil kitab tersebut, dia ringkaskan dalam kitab Asy-Syamil. Asy-Syamil sekarang kita tak jumpai, hanya sebagian sikit saja bagian daripada kitab itu kita jumpai. Tapi alhamdulillah kitab Asy-Syamil pernah diringkaskan oleh Imam Amirul Hajj Al-Hanafi dalam buku dia Al-Kamil fi Ikhtisaris Syamil, dan kitab itu matbu' sekarang. Jadi kalau kita nak tahu kitab yang sahih daripada imam yang sudah disyarahkan, dirad, ini confirm daripada dia lah. Tak ada khilaf bahwa ini adalah kitab orang tersebut. Yang berikutnya adalah kitab Maqalatul Islamiyin. Saya tak nampak ada orang pertikai. Yang ketiga adalah kitab Risalah fil Iman.
Risalatul Iman, saya tak nampak orang petikai. Kitab yang berikutnya adalah diperselisihkan kitab Al-Hassu 'alal Bahs atau Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam. Ada yang pertikai, katakan ni bukan karangan Asy'ari dan lain sebagainya, tapi bagi saya yang pertikai itu tak ada fakta yang kuat untuk menyokong pandangan dia. Bagi saya dia adalah kitab yang sahih daripada Asy'ari. Yang berikutnya adalah kitab Al-Ibanah. Ini confirm, tuan-tuan tahu, khilaf panjang lebar berkenaan kitab tu. Ada yang katakan sahih 100%, ada yang katakan batil 100%, ada yang katakan sahih bagian yang dinukil oleh ulama, yang tak dinukil tak sahih. Tuan-tuan, nanti kita bincang dalam perkara dalam masa yang lain berkenaan Ibanah. Yang ketiga, yang terakhir adalah kitab Risalah ila Ahli Saghr. Ini dikatakan karangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi penemuan yang bahasan yang berikutnya yang terakhir, tuan-tuan, mendapati bahawa pandangan yang kuat bagi saya adalah dia bukan karangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini perkara ini ditetapkan oleh Syekh Faruq Hamada, kemudian disokong juga oleh Syekh Hatim Al-Auni dan lain-lain. Jadi kitab ini diragukan kesahihan dia daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini kitab 6 kitab yang dikatakan berasal daripada Abul Hasan Al-Asy'ari, padahal Imam Abul Hasan ada kitab 300 kitab yang lain. Nah, ini semua yang kemudian coba dihimpun oleh Imam Ibn Furaq dalam Mujarrad Maqalat Abul Hasan Al-Asy'ari untuk memberikan kepada kita pandangan yang komprehensif berkenaan dengan apa akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kitab Mujarrad Maqalat ni, tuan-tuan, diterbitkan pertama kali, manuskrip dia dijumpai dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1985 oleh seorang pengkaji orientalis bernama Daniel Guimarães dari Perancis. Dia memang takhusus dalam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia jumpa manuskrip ni lalu dia terbitkan, dan beliau mengatakan penerbitan kitab ni akan memansuhkan semua perbahasan tentang Abul Hasan Al-Asy'ari sebelumnya. Sebab sebelumnya orang berbincang berkenaan Abul Hasan ni sebenarnya macam mana? Dia Salafi ke, dia Asy'ari ke, adakah dia sebab kalau kita tengok Ibanah macam pandangan dia macam Ahlul Hadis kan, tapi Lumak dia macam Ahlul Kalam. Banyak spekulasi dibuat berkenaan dengan Lumak dan Ibanah ni. Tapi dengan kehadiran Mujarrad Maqalat Abul Hasan Al-Asy'ari, kata Guimarães, semua perbahasan tersebut tak relevan lagi. Kenapa? Buku ni membuktikan syakhsiah sebenar Abul Hasan Al-Asy'ari, dan kita boleh nampak beliau adalah seorang yang sangat pakar dalam ilmu kalam, dan macam mana beliau membahas satu-satu isu itu dengan sangat teliti. Justru, tuan-tuan, saya galakkan siapa yang berminat untuk mengkaji sebenar-benar mazhab Asy'ari, mulakan dengan Mujarrad Maqalat Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi saya tak katakan kitab ni 100% mewakili mazhab. Mazhab ni terlalu luas, tuan-tuan. Jadi ini adalah kitab pertama yang tuan-tuan nak boleh gunakan untuk mengkaji. Kalau nak jujur bincang tentang Abul Hasan Al-Asy'ari, balik kepada buku-buku yang otoritatif dalam perbincangan.